Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Kita sambung balik tajuk yang kita telah pun buka pada episod yang semalam, dan hari ini episod yang ke-8. Saya jangkakan kita akan sambung semula topiknya, dan rangkanya untuk pada pagi ini saya akan bawa daripada cerita Nabi Nuh semalam, daripada cerita Nabi Nuh, dan kemudian kita akan kenalkan semula apa makna ataupun istilah yang perlu kita kenal dan kita faham daripada perkataan-perkataan yang ditunjukkan dalam Al-Quran daripada maksud jalan. Semalam kita dah buka syara'a lakum minad din, contohnya adalah cerita tentang jalan. Jadi apa maksud lain yang Allah berikan dalam perkataan jalan-jalan yang kita kena kenal, yang kita kena baca dan kita kena faham sebagai ia satu petunjuk yang jelas. Kalau kita tak nampak lagi jalan itu sebagai sesuatu yang jelas, maknanya kita berada dalam kekaburan, kegelapan, ataupun kita masih lagi kebingungan, kesesatan, atau kita belum lagi nampak Al-Quran itu sebagai satu pedoman yang dapat menyelamatkan kita di muka bumi Allah ini. Kita mungkin membaca Quran, tetapi bacaan kita itu masih lagi dalam bacaan yang sangka-sangka. Kenapa jadi sangka-sangka? Kerana kita membaca dalam bahasa Arabnya, tetapi kita tidak faham maknanya. Boleh membaca Arabnya, tetapi biarlah kita membaca dengan kefahaman. Kerana orang yang membaca dengan kefahaman, itulah sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan. Quran diturunkan sebagai panduan. Quran diturunkan sebagai satu pedoman. Al-Quran diturunkan sebagai ilmu. Tapi kalau kita baca Quran, kita tak dapat ilmunya, kita baca Quran, tak dapat pelajaran dia, bermakna kita sedang mengalami satu situasi ignorance. Kita sedang tidak peduli satu mesej yang besar yang datang daripada Quran, lalu kita mengakibatkan kita menjadi orang yang rugi. So, saya tak sempat nak mukadimah. Selalunya 5 minit pertama kita mukadimah, tapi sebenarnya saya cuba untuk kita slot masuk terus kepada poin yang besar, kerana saya cuba untuk mengejar masa dalam tempoh 1 jam yang ada ini agar dia lebih bermanfaat untuk kita pacu masa yang ada. Jadi teruskan memberikan komen-komen. Itu satu kalau boleh ia satu tanggungjawab bersama. Saya akan bercakap, yang di sana akan memberikan respon, feedback, dan audionya clear. Mak saya suka sebenarnya untuk kita ambil balik apa yang kita nampakkan sebelum-sebelum ni. Kita bukan sekadar memberi salam, Assalamualaikum tu, Waalaikumsalam warahmatullahi, saya jawab semuanya sekali. Tetapi cantiknya kalau masing-masing kenalkan diri. Macam Kak Arfa dikenalkan dia daripada Ampang. Kalau daripada Singapura, mungkin boleh maklumkan daripada Singapura, supaya kita kenal. Yang datang, yang dengar ataupun yang masuk bersama dalam channel kita ini, masing-masing adalah orang-orang yang kita kenali, dan kita boleh bersual kenal, ramah mesra dalam komen yang ada ini, ruang yang ada. Dan sebenarnya ini bukan untuk orang lain, inilah keluarga kita yang kita cuba bina berdasarkan Al-Quran. Ada di kalangan yang menegur adalah daripada sahabat-sahabat umrah, ada daripada sahabat yang pergi haji bersama saya, ada juga yang pernah pergi daripada trip-trip vacation yang lain, dan ada juga yang pertama kali baru nak mengenali apa itu pelajaran yang akan kita sampaikan daripada PWP, daripada vacation ke, baik daripada mana-mana yang kita dapat melalui program yang ada ini. InsyaAllah kita mahu kalau boleh biarlah kita faham dan kita kekal istiqamah dalam tempoh senggang 1 jam yang ada ini. Kita manfaatkan masa kita untuk kita berbual, bicara tentang maqasid dan tujuan hidup kita berdasarkan panduan Al-Quran. Dan insyaAllah topik pada hari ini kita akan sambung topik semalam. Sebenarnya tajuk hari ini adalah tajuk yang saya highlightkan semalam.
Tapi semalam kalau kita nak tunjukkan tajuk ini, kita tak boleh nak bawa kepada satu yang benda yang dasar tanpa mukadimah. Sebab mukadimah semalam itu adalah satu topik yang kita bincangkan macam mana kita nak mengetahui hakikat dunia hari ini sedang dalam kehancuran. Jahannam. Semalam saya stop satu mesej penting di akhir ayat itu adalah tentang cerita Jahannam. Bagaimana kita akan semuanya dijemput ataupun diajak untuk ke syurga Allah. Tetapi Allah memberikan kita satu jalan. Jalan yang Allah bagi itu dah cantik. Tapi kita memilih satu laluan lain kerana kita merasakan laluan itu lebih indah, kerana di situ terdapat banyak perkara perhiasan-perhiasan yang kena dengan nafsu kita. Dia tidak kena dengan kehendak Allah, tapi dia kena dengan kehendak kita. So di situ kita automatically kita sedang mensyirikkan Allah dalam bentuk kesukaan kita pada duniawi, kecintaan kita pada perhiasan dunia, kesukaan kita pada segala isi yang ada di dalam dunia. Tetapi apa yang ditawarkan di akhirat melalui syurga Allah itu, melalui jalan yang Allah sudah berikan, kita defer kepada satu track yang menjauhkan kita daripada apa yang Allah sudah takwimkan kepada kita. So semalam banyak istilah kita kenalkan, banyak benda yang kalau boleh kita belajar dalam bahasa yang kita faham. Bukan kita baca Arabnya saja tapi kita tak tahu makna dia. Kita baca Arabnya sedap tetapi kita tidak tahu apa pelajaran dia, apa mesej yang Allah berikan melalui ayat-ayat yang telah pun tersedia daripada 6,236 ayat. Dan saya jangka banyak benda yang saya terpaksa ulang semula berkali-kali kerana ada benda yang kita miss dalam episod yang pertama, episod kedua, episod ketiga. Biarlah siapa pun kita dalam tempoh 1 jam ini, kalau kita tengok hanya sekali tanpa ulangan, tanpa kita ambil masa untuk kita ulang balik apa yang disampaikan, mungkin kita akan terlepas pandang beberapa poin yang disampaikan. Nanti akan ada balik yang akan tanya di masa depan, apa makna ni, apa maksud ini, apa benda ni, apa itu, apa ini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita termiss. Bukan kita tak dengar, kita dengar, tetapi maybe dia tidak registered dalam kepala kita, lalu kita terlepas poin tu. Dan itulah hakikat kejadian manusia. Manusia ni dijadikan dalam bentuk kemahuan. Sebelum dia mampu mempunyai kemahuan, ada nafsu, dia diajarkan dengan nama-nama. Kita dulu kecil-kecil, kita boleh kata semua benda kita pegang, semua benda kita nak sentuh, semua benda kita nak buat. Sebab kita bayi, kita tak tahu apa-apa. Dalam keadaan kita tak tahu itu betul, itu salah, itu bahaya, itu boleh mencederakan. Sebab kita bayi. Yang kita tahu, kita nak cuba merangkak, kita nak cuba berdiri, jatuh pun kita rasa kita nak berdiri balik, jatuh sakit, tapi kita boleh dipujuk, kita bangun balik. Kan? Kerana itu adalah fitrah kita sebagai bayi yang penuh dengan eksplorasi. Itu juga kita sebagai manusia yang kita nak explore dunia ini. Sebab banyak benda yang kita tak tahu. Dalam banyak exploration yang kita buat, kadang-kala kita tidak ada basmalahnya. Lalu menyebabkan kita tak jumpa apa hala tuju dan matlamat berdasarkan wahyu. Jadi hari ini kita cuba nak bawa semua orang bagaimana kita nak kembali semula kepada Allah dengan kefahaman. Sebab Allah cakap dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada min butuni ummahatikum, daripada perut ibu kamu, dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tak tahu apa pun. Itu adalah fitrah. Allah dah jadikan kita dalam keadaan begitu. Dalam keadaan kita la ta'lamuna syai'a, dalam kita tak tahu apa pun, maka Allah memberikan kita satu Al-Quran berbentuk ilmu dan panduan kepada kita. Tetapi first kali Allah suruh kita Iqra. Iqra adalah satu perintah, bukan sekadar baca. Iqra adalah perintah untuk kita membaca tanda. Membaca tanda itu bukan kita membaca huruf. Membaca tanda apabila kita melihat semua yang berlaku di atas muka bumi Allah ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan dalam bentuk ayat-ayat halus. Ayat kasar ada di dalam Al-Quran. Itu ayat kasarnya. Allah sebut tentang berbagai-bagai perkara dan juga benda serta pelajaran secara kasar di dalam Al-Quran. But to refine benda tu, untuk memperhalusi benda tu, waliyatalattaf, Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, kita hendaklah menjadi seorang yang latif, yang menggunakan apa yang Allah sudah berikan kepada kita melalui frame Al-Quran, lalu kita perhalusi di depan mata kita. Perhalusi. Kita mungkin tak nampak tanda-tanda itu daripada ayat-ayat yang kasar, tetapi kita tahu benda tu ada di depan mata.
Sebenarnya Al-Quran itu dia hidup dalam bentuk macam mana ayat-ayat itu berjalan di atas muka bumi. That's why Al-Quran ini dia mampu untuk menjadi petunjuk, pedoman sepanjang zaman. Ketika zaman Nabi, Al-Quran ini sesuai untuk dibaca berdasarkan faktor semasa, politik di zaman Nabi, kejahilan di zaman Nabi, apa yang berlaku di zaman Nabi, rampuk-merampuk yang berlaku di zaman Nabi di depan sekitar kawasan Baitullah itu. Kita baca ayat itu, automatically kita boleh lihat apa yang berlaku di zaman Nabi serupa seperti mana yang berlaku di zaman kita. Apabila Allah kata solat mereka itu hanyalah siulan dan tepukan tangan, kita boleh faham bagaimana hari ini solat umat kita hanya menjadi satu siulan. Siulan yang bermaksud berada di mulut. Kita boleh cakap sesuatu, kita boleh bunyikan sesuatu, tetapi ia tidak jadi apa-apa melainkan sia-sia. Siulan, bersiul tidak jadi apa-apa melainkan pekerjaan hanya memberatkan mulut kita, membunyikan sesuatu, meletihkan mulut kita, tetapi tidak ada apa yang kita faham, apa yang kita baca. Jadi siulan, bersiul saja. Nyanyian, ada bunyian saja, tetapi tidak ada makna. Itu siulan. Dan dia menjadi satu tepukan. Dia rasa sesuatu yang menyeronokkan, menggembirakan. Tepukan ini ibarat kita menepuk, melakukan satu perbuatan. Tapi perbuatan itu hanyalah sia-sia. Tepukan, tepuk, keluar bunyi, habis. Melainkan kita angkat batu bata, kita buat rumah, dia tak jadi tepukan, dia tak jadi sia-sia. Kita angkat batu bata, kita bina satu bangunan. Kita angkat batu bata, kita bina jambatan. Kita buat kerja. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan dalam Quran, bukan sekadar ia hanya berlalu begitu saja, tetapi ada benda yang kita buat, yang kita nampak hasilnya, dan hasilnya boleh dirasai nikmatnya oleh semua orang. Itu benda yang kita kena faham. That's why solat itu Allah nampakkan bukan sekadar siulan dan tepukan tangan. Solat, kalau kita baca, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar, ia adalah satu perintah untuk kita mencegah keji dan mungkar. So bagaimana solat yang sebenar mampu untuk mencegahkan kemungkaran yang ada dalam diri kita? Apabila kita keluar sahaja daripada solat ritual yang kita buat selama 5 minit itu, maka kita akan berjalan di atas muka bumi ini dengan prinsip solat yang kita faham. Prinsip ayat-ayat yang kita baca dalam solat tadi berjalan bersama dengan kita. Kita nampak zina, kita benci zina. Kita nampak perbuatan mungkar, kita benci mungkar. Kita nampak kemungkaran yang berlaku, kita pergi untuk apa? Untuk kita menghalang daripada dia berlaku ke atas manusia yang berada di sekeliling kita. So ini semua adalah benda-benda yang akan mengajar kita Al-Quran sebagai satu perlembagaan hidup, prinsip, sebagai satu panduan, sebagai satu pedoman, dan dia kena subur di dalam dada kita. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Al-Quran itu adalah ilmu yang diberikan kepada orang-orang yang berilmu di dada mereka. So dia mesti duduk dekat dada. Quran bukan sekadar duduk di kepala dan di mulut, sekadar dihafal, sekadar dibaca, sekadar diucap, tetapi tidak mampu untuk membentuk kita sebagai seorang yang berlapang dada, sebagai seorang yang berprinsip, sebagai seorang yang mampu untuk berfurqan. Bagaimana untuk kita menghadapi situasi-situasi di atas muka bumi ini. Banyak benda Allah akan uji kita, banyak dugaan Allah beri kepada kita, dan banyak fitnah yang sebenarnya Allah sedang tunggu untuk berikan kepada kita sesuai dengan zaman kita. Itulah fitnah akhir zaman yang bertingkat-tingkat. Ujiannya semuanya adalah untuk meningkatkan kita lebih tinggi daripada orang lain. Darjat kita sentiasa akan ditinggikan hanya apabila kita menggunakan Al-Quran itu sebagai satu peta, sebagai satu alat untuk kita mencapai tujuan dan maksud hidup beragama. Okey, 15 minit pertama itu mukadimah untuk hari ini. InsyaAllah kita harapkan semoga kita dapat mendapat pelajaran daripada tajuk yang kita kongsikan, dan saya jangka kita akan cuba tamatkan pelajaran pada hari ini dengan kita ambil maksud dan makna beberapa nama jalan-jalan yang kita sebutkan tadi. Pertama, dalam Quran ada beberapa perkataan yang perlu kita tahu. Bila kita baca Fatihah, okey, kat sini dah mula kena start menota, kena ada nota lah. Kalau siapa yang rajin, nota akan dekat dalam ruang komen supaya kita dapat makna yang lebih jelas, kita dapat fahamkan, bukan kita saja tetapi kita dapat kongsikan kefahaman kita dengan orang lain. Okey, so rajin-rajinlah untuk menulis nota di dalam ruang komen. Pertama, saya pun boleh baca, bukan sekadar dalam buku, dan dia dalam bentuk digital. Kalau salah boleh tukar, boleh ubah at any time, kita boleh betulkan benda tu balik. Okey, so yang pertama sekali yang kita nak nampakkan adalah perkataan sirat.
Okey, kenalkan dulu istilah-istilah ini. Pertama adalah sirat yang kita baca di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. So pertama Allah berikan kita satu visi. Sirat terkait dengan visi. What is our vision? Kita nampak syurga, that is our vision. Semua orang nak pergi ke syurga. Allah bagikan satu jalan, jalan yang lain dinampakkan tentang neraka. That's why kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, sirat yang telah pun engkau berikan kepada mereka, jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Orang-orang ni pernah mendapat nikmat. An-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wasalihin. Ini 4 jenis golongan yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan ini adalah golongan-golongan yang telah pun mendapat nikmat kebenaran, nikmat jaminan syurga. Nikmat mereka ini adalah orang yang sudah bahagia di dunia. Nikmat orang yang sudah mencapai maksud dan ketenangan yang abadi. Tahu, dapat ketenangan itu adalah syurga. Dapat satu nikmat redha adalah syurga. Daripada redha Allah itu kita akan diberikan sakinah, Allah kata, diberikan satu ketenangan. Jadi kita kalau boleh, kita baca Quran bukan sekadar kita baca Arabnya, tapi kita tutup buku, lepas tu kita tak tahu apa kita baca tadi. Then you are gone, you are rugi. Anda menjadi seorang manusia yang telah merugikan banyak benda. Rugikan masa, rugi mulut kita baca dalam keadaan kita tidak faham. Baca Arab tak ada masalah, baca Arab tu, tapi kalau kita faham, itulah tujuan untuk kita membaca Quran. Baca untuk faham, bukan baca hanya untuk sekadar baca dan kita melepaskan tanggungjawab membaca Al-Quran sekadar untuk mencari pahala. Kerana itulah amalan yang sudah diturunkan kepada kita daripada nenek moyang kita. Sampailah hari ini kita stick dengan bacaan amalan ataupun ritual hanya membaca Quran untuk kita mengabdikan diri kita sepenuhnya dengan pengharapan itu adalah amalan yang betul. Dan itulah yang kita nak baiki balik kelemahan yang ada pada diri kita. Mungkin kelemahan yang ada pada nenek moyang kita. Mungkin juga ada sesetengah ibu bapa yang belum nampak lagi petunjuk yang Allah nak berikan. Kerana sudah lama kita hidup dalam satu mold, satu acuan yang dicipta daripada jahiliah. Kita ada satu sibghatullah, tetapi satu sibrah yang bernama sibrah jahiliah ni, sibrah yang berbentuk jahiliah ini yang telah menyebabkan kita jadi orang yang jahil. Jahil, kita jadi orang yang tak tahu. Tak tahu, bila ada orang nak betulkan, kita jadi orang yang degil. Dari jahil menjadi degil. Degil kerana kita tak nak tukar. Tak nak tukar pegangan ni. Tak nak tukar benda yang kita dah lama sangat pegang daripada adat, budaya, tata cara hidup, sistem yang telah lama diset oleh nenek moyang kita melalui penjajahan moden, melalui satu propaganda pemesongan akidah yang telah pun dirancang oleh musuh-musuh Islam. We buy their idea. Kita dah pun membeli satu idea untuk kita hidup di dunia ini dengan angan-angan mereka. Angan-angan dunia ini dengan penuh dengan perhiasan duniawi, sampai kita lupa maksud sebenar syurga yang Allah janjikan. That's why once kita menolak jalan yang Allah telah beri nikmat tadi, lalu kita baca dalam ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai dan jalan orang-orang yang telah disesatkan. So kita ada 3 elemen jalan yang kita kena faham di sini, bahawa jalan ini yang menunjukkan visi. Sirat ini menunjukkan satu visi orang yang diberi nikmat, satu visi orang yang dimurkai, dan satu visi orang yang disesatkan. Tetapi dimurkai dengan disesatkan ini di pair. Dia satu pair. Maghdub dan juga orang-orang yang dal, mereka ini selalunya seiring. Sama dinampakkan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim. Dia ada 2 sekali tu, Allah letakkan package dalam satu ayat yang sama. Tetapi orang ini mereka menghalangi jalan Allah. Itu pula kita akan baca nanti dalam ayat yang seterusnya. Okey, so sibrah itu adalah satu benda yang kita kena tahu. Macam mana kita nak membaca Quran adalah dengan harapan kita faham each and every word yang Allah beri itu dengan sebaik-baik makna, yang menyebabkan kita jadi orang yang mampu untuk melaksanakan ayat tersebut sebagai satu benda yang kita boleh nampak hasil dia. Dia bukan angan-angan, tahu.
Bila kita baca, Allah suruh kita keluarkan diri kita daripada ni benda-benda yang melibatkan maksiat. Contohnya, keluarkan diri kita daripada arak, keluarkan diri kita daripada zina, keluarkan diri kita daripada riba, keluarkan diri kita daripada segala kezaliman yang ada yang berlaku sebelum umat-umat yang terdahulu ni. Kita berusaha keras untuk kita menjaga, mentadbir diri kita dalam perkara tersebut. Ingat balik elemen zikir yang kita sebutkan sebelum ni, mesti ada tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun. 4 elemen benda ni mesti kita jelaskan dan kita faham proses kita, tahap kita, level kita berada di mana. Adakah tadarus, adakah kita tafakur, adakah sedang tadabbur, ataupun kita sudah mula masuk ke fasa tabayun. Tapi kebanyakan kita sebenarnya masih lagi berada di peringkat tadarus. Selagi mana kita membaca Quran, kita masih lagi membaca Arabnya, membaca tajwidnya, itu baru proses belajar. Kita sedang belajar memahami Al-Quran. Tapi takkan sampai umur 40 tahun masih lagi nak belajar. Masa bila kita nak berfikir? Kerana ramai orang baca Quran tidak diikuti dengan berfikir. That's why Allah kata afala yatafakkarun. Adakah mereka tidak menggunakan fikiran mereka, tidak menggunakan akal? Afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, afala yaqilun. Kenapa mereka ni tidak menggunakan akal? Kenapa mereka ni tidak berfikir? Kenapa mereka ni tidak menggunakan ini semua untuk memperingati balik apa yang pernah berlaku pada umat-umat terdahulu? So, fikir adalah satu perintah. Sebab Allah ni dia sedang memberi kita satu message. Mesej ini adalah mesej yang sama yang Rasulullah terima, dan sekarang kita sedang membawa mesej yang sama. Dan mesej itu adalah jaminan kita untuk masuk ke syurga. Tapi kita tidak menerima visi yang Allah bagi itu dengan sebaiknya. So kita pun hidup di dunia ini tanpa misi. Misi kita mungkin kita nak syurga, tetapi kadang-kadang kita boleh terlibat dengan perkara-perkara yang lara, yang lalai, yang leka, kerana kita tidak berpegang kepada visi hidup yang Allah dah berikan. So apa misi kita? Misi itu Allah sebut dalam banyak ayat berkaitan dengan fi sabilillah. Sabil itu adalah satu jalan yang ada misi ditetapkan kepada kita semua, dan jalan itu adalah satu sunnah yang tidak ada perubahan kepada mana-mana manusia dan juga umat dan juga para nabi dan rasul. Mereka akan menggunakan jalan itu sebagai jalan untuk berkhidmat di jalan Allah. Baik daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Ibrahim, daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampailah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada kita, visi dan misi itu tidak pernah berubah. Semuanya adalah sama. Fi sabilillah. Kalau kita baca satu ayat surah Taubah ayat 20, innal alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, kita ini dijemput untuk kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kita untuk melawan kemungkaran. Sungguh-sungguh kita melawan untuk keluar daripada kejahilan. Itu satu kesungguhan. Berjihad itu satu kesungguhan. Berjihad di mana? Jihad fi sabilillah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri. Jadi kita ini dituntut untuk berjihad fi sabilillah. Tapi ada masa dinampakkan dalam Quran, ada ayat dalam surah An-Nisa ayat 76 tak silap saya, dinampakkan ada juga manusia yang mereka ini berjihad fi sabilit taghut. Mereka memilih untuk duduk di jalan taghut. Tahu jalan taghut? Jalan orang-orang yang tagha. Tagha ini orang yang melampaui batas. Fir'aun innahu tagha, disebutkan dalam Quran surah 28, surah Al-Qasas ayat 4, dinampakkan apa tu Fir'aun. Dikenalkan kepada kita ni Fir'aun dan sifat-sifatnya ada dalam surah 28 ayat 4. Fir'aun ini melakukan kerosakan, melakukan kezaliman, membunuh anak-anak lelaki, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sesungguhnya dia adalah yang tagha. Dinampakkan, dikenalkan istilah dan perkataan tagha. Jadi kalau kata kita ni nampak macam cas bagus, itu tagha. Nampak kita ini belagak, tagha. Nampak kita ini tak nak merujuk, tagha. Tahu? Tak nak rujuk, bodoh tetapi tak nak cari orang yang pandai sebagai rujukan, tagha lah tu. Pun diistilahkan sebagai orang yang tagha. Belagak lah kan, bodoh, sombong, tagha. Itu antara benda-benda yang kita kena faham. Jadi istilah-istilah itu ada di dalam Al-Quran, tetapi kita tidak nampak jalan dia. So kena kenal fi sabilillah dan fi sabilit taghut. Ada dua jalan yang kita sedang berada dalam keadaan nak kita buat misi ni. Nak buat misi ni, kita kadang-kadang terpelecok antara dua jalan ini, fi sabilillah, atau kita terkeluar daripada jalan Allah, kita masuk ke dalam jalan taghut.
Dan kemudian ada lagi satu jalan yang disebut dalam Quran dipanggil tariq. Tariq ini kalau pergi ke Arab ni tariq. Pergi umrah kan, ada yang kan bagi tu nak bawa kan, dia akan hon kita, dia minta tariq supaya apa? Bagi laluan, bagi jalan. Tapi di situlah nak nampakkan apa itu tariq pula. Tariq ini adalah hasil daripada pengabdian kita sebagai ubudiyah, orang yang nak mengerjakan fi sabilillah tadi untuk membawa kita ke syurga. Atau jalan yang kita pilih tadi, kerana kita sudah memilih jalan fi sabili taghut, lalu kita memilih tariqud jahannam. Sama ada kita akan bawa jalan ke syurga atau kita akan bawa jalan ke neraka. So kena kenal, kena baca dan kena faham. Ada 3 bentuk jalan ni sebelum kita jumpa jalan yang ditunjukkan oleh nabi-nabi dan yang rasul-rasul terdahulu, dipanggil syara'a lakum minad-din, satu jalan syariat yang sudah jelas. Syariat itu adalah untuk mengikat kita dengan agama. Syariat itu untuk mengikatkan kita dengan agama, supaya apa saja yang kita buat daripada jalan Allah itu ada syariatnya. Nabi-nabi dah tunjukkan, kita buat berdasarkan syariat yang ditunjuk oleh nabi-nabi. Nabi tunjukkan contoh, sampel, macam mana mereka berperang di jalan Allah, itu satu syariat. Macam mana mereka berperang, ada jalan yang kita tak boleh melangkaui prinsip syarak. Itu dipanggil syarak. Syarak dah menetapkan begini, ini jalan dia. Okey, itu benda-benda yang kita kena faham daripada 4 elemen jalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Okey, so saya boleh bagi contoh supaya kita dapat belajar, dan kita membaca Al-Quran itu bukan sekadar kita baca dalam bentuk sangka-sangka. Kita baca dalam keadaan kita tahu ada 73 jalan, dan 73 jalan itu adalah terlalu banyak jalannya. Termasuk tariq tadi, daripada perkataan tariq itu lahirnya istilah tarikat. Daripada tariq lahirnya tarikat. Tarikat itu bermaksud jalan-jalan. Ada tarikat banyaklah, antara saya boleh sebutkan, namakan satu Naqsyabandi contohnya. Jadi ada banyak yang Ahmadiyah, tarikat Ahmadiyah contohnya, itu pun sebahagian daripada tarikat. Jadi semua ini adalah tarikat sufi contohnya. Semua tarikat-tarikat ini cuba membawa jalan-jalan mereka yang mereka rasa ini adalah jalan orang yang sufi. Sufi ni, mereka ni mulut mereka jaga, pandangan mereka jaga, perbuatan mereka jaga, mereka lebih kepada program penyucian diri. Ada yang bawa tarikat mereka masuk ke gua. Sebab apa? Nabi pun masuk ke gua, dia pun masuk ke gua juga. Tapi bila masuk ke gua, dia memutuskan dunianya dengan manusia. Padahal Allah kata dalam Quran, kita mesti memelihara hablum minallah wa hablum minan nas. Keluar daripada gua itu bukan hanya selama-lamanya, bukan selama-lamanya kita memisahkan diri daripada manusia. Tak boleh. Sebab tanggungjawab kita masih ada antara manusia dan manusia. Engkau kena sampaikan pelajaran, engkau kena sampaikan perintah, engkau sampaikan larangan. Itu tanggungjawab sebagai manusia sesama manusia. So benda ini adalah satu program yang kita kena tahu. Apa program yang Allah nak sediakan kepada kita dalam bentuk Al-Quran yang sudah diberikan dengan penjelasan yang jelas. Tapi kalau kita masih belum jelas, meaning kita belum nampak lagi. Okay? Alright? So kita kena baca apa tu Kak Rus tulis tu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, saya ulang balik ni kalau kata tak jelas kena ulang balik. Bukan visi tu tak dimasukkan visi bagi orang yang terdahulu yang dapat nikmat, kedua visi orang yang dimukai, tiga tak. Sebenarnya dalam Al-Quran itu dia ada 3 bentuk yang kita kena faham dengan maksud jalan yang sama. Pertama adalah sirat, kedua sabil, ketiga adalah tariq, keempat itu adalah syarak. Okey, tapi 3 benda ini yang paling terdekat sekali, pelaksanaan dan juga hubung kait dia. Sebab ketiga-tiga maksud ini dalam Quran lebih banyak disebutkan. So, sirat adalah satu visi. Okey? Sabil adalah misi. So, kalau kita bersedekah, ni aku sedekah ni fi sabilillah ni, maksudnya ikhlas lah tu. Kan kita nak cakap kita ikhlas. Maksudnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu as good as kita cakap fi sabilillah. Okey? Bagi ni. Zakat kita bayar fi sabilillah. Ni untuk Allah. Kan? Konsep dia begitu. Dia ada tak dia punya cara dan perbuatannya? Kita buat itu semuanya untuk Allah. Kemudian tariq dia ada banyak cara. Namanya zakat, tapi saluran zakat itu ada banyak kaedah. Kan? Kita nak bagi kepada asnaf, kita nak bagi kepada anak yatim piatu, kita nak bagi kepada orang yang gelandangan, kita nak bagi kepada orang miskin. Yang bukan miskin saja, miskin fakir pun nak disebutkan lagi. Siapakah fakir yang kita nak kena santuni?
semua ini adalah 8 asnaf yang disebutkan dalam Quran. Tapi ada juga yang tak disebutkan dalam Quran sebagai kekerabatan. Ada kerabat yang kita kena tolong daripada kalangan ahli keluarga sendiri. Itu ada zakatnya, itu ada infaknya, itu ada wakafnya, kan? Jadi semua itu ada kaedah yang kita kena faham. Tapi semuanya fi sabilillah tak? Fi sabilillah. Ada orang yang berperang, perang fi sabilillah. Perang yang macam mana? Ada yang perang dalam bentuk hawa nafsu, pun fi sabilillah. Ada yang berperang secara fizikal, ada yang berperang secara doktrin, ada yang berperang dengan mulut. Perang mulut je, duk berdebat je, tak ada hasil. Jadi semua itu adalah jalan-jalan yang ada, tarik yang ada, kaedah-kaedah macam mana manusia ni hendak menggunakan syarat visi dan misi Allah tadi untuk mencapai objektif yang dah dinampakkan. Okey, itu kita kena faham. Baik. So, bodoh sombong pula tadi tu, toro Toro ini orang yang melampaui batas. Kena faham tu dulu. Toro, Allah kata innahu toro. Innal insa nalayatqa. Dalam ayat surah Al-Alaq contohnya dinampakkan. Sesungguhnya manusia itu, inna sesungguhnya. Maksudnya Allah dah cakap tak manusia ni perangai dia macam mana? Sungguh-sungguh Allah bagi tahu. Inna. Insan, sesungguhnya insan itu, innal insa nalayatqa. Dia ini adalah bersikap toro. Itu toro dia. Huruf ta, ghin dengan ya itu cerita toro. Tahu? So kalau nak eja dia betul-betul T-O-T-H-O-G-H-O, toro. Sebab dia ghin. Okey? So kita kena baca Alright. So bila kita dah membaca ayat-ayat ini, kita ambil daripada apa yang berlaku kepada zaman Nabi Nuh. Semalam kita bicarakan tentang siapakah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ini tersesat daripada jalanan visi dan misi hidup yang Allah dah tetapkan. First, sudah baik mereka hidup dengan orang-orang yang soleh. Agamawan yang ada di zaman mereka itu memberikan mereka itu pedoman. Pedoman waktu tu. Tetapi selepas kematian orang-orang, 5 orang disebutkan dalam Quran tu, 5 orang disebutkan. Kalau kita tengok ayat yang semalam, ada ayat semalam saya kongsikan. Tu ayat dia. Tengok ayat yang ke-23 tu. Semalam kita buka ayat ni. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Jadi di situ mereka ni adalah umat ataupun kaum Nabi Nuh. Tahu? Jadi kaum Nuh ni mereka memilih untuk tidak mahu meninggalkan apa yang selama ni sudah mereka sembah. Sembah apa? Ayat dekat 21 tu. Mereka ni menyembah harta dan anak-anak mereka. Ini masalah yang ada pada. So kita cek zaman kita. Adakah zaman kita hari ni kita jadikan anak itu sebagai sembahan? Kalau kita sebut anak sebagai sembahan, bunyi macam mana anak nak jadi sembahan? That's why kita baca dalam satu hadis akhir zaman, Nabi menampakkan apa yang bakal berlaku di akhir zaman apabila ibu dan bapa melahirkan tuan. Ada disebutkan ibu dan bapa melahirkan raja. Maksudnya anak itu sudah mencapai satu peringkat lebih tinggi daripada mak bapa. Mak kena tunduk kepada anak. Itu yang berlaku di akhir zaman. Nak cakap semudah itu. Maksudnya kalau kata kita boleh kalah dengan anak kita, kita boleh tewas, kita boleh diatur oleh anak, bukan kita yang mengatur anak, then something wrong. Okay? Ada masalah di situ bila mana kita tidak mampu untuk mengawal anak kita. Anak yang kawal hidup kita pun satu contoh. Jadi kita hari ni kita tengok dalam keluarga kita, sekecil-kecil anak, siapa yang mengatur siapa? Siapa yang menyebabkan kita boleh tunduk kepada kemahuan anak, keinginan anak, nafsu anak? Kena identify daripada sekarang. Sebab kalau kita tak identify masalah ni, kita akan jadi orang yang ignorant, kita akan jadi orang yang negligent, kita jadi orang yang tidak peduli tentang fitrah agama yang sebenar. Fitrahnya mak bapak mesti mengajar anak. Contoh kita daripada kecil, kalau orang Melayu kita ni kecil-kecil anak-anak dia di bedung. Tahu? Bila anak di bedung, ni pelajaran besar ni untuk ibu-ibu muda tu utamanya. Okey? Untuk ibu-ibu muda yang rasa masih muda, yang belum kahwin apa semua, kena faham konsep bedung sebenarnya adalah untuk mengajar anak duduk dalam satu proses hudud. Hudud ini batas. Jangan faham hudud mesti potong tangan. Hudud tu mesti potong kaki, kerat lidah apa semua, korek mata lah apa semua bagai. Itu berbentuk hukuman yang lain. Tak, ini adalah hudud berbentuk pendidikan. That's why hudud ini adalah batas. Orang yang toro adalah orang yang melampaui batas. Engkau dah keluar daripada batas yang Allah dah tunjukkan. Allah dah bagi satu had, boundaries and limitation. Satu boundaries ni sempadan supaya engkau tak terkeluar daripada sempadan agama.
Itu dipanggil boundaries and limitation, batas. So bedung itu adalah untuk membatas kita bergerak, membataskan kita daripada melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kita merosakkan mata kita. Sebab tu kalau hari ni bedung itu, baby kan ada kuku tajam, so kalau dia terkeluar tangan, dia cakar muka. Itu baby sudah dikenalkan batas, sudah diberikan bedung. Itu konsep yang kita nak kena faham. Tapi bila anak tu dia mula menangis, menguek kan, mak bapak mula cakap, Allah kesiannya kan, dia buka bedung. Dan tangan pun dia dah keluar. Dia dah keluar tangan, dia dah mula macam ni kan, bedung takat dada sampai ke kaki. Nanti kaki dia pula menguek-nguek semua, alah kesian lah, bedung pun terbuka. Lalu budak tu pun boleh duduk selesanya, tidur terlentang macam tu. Kita yang ajar anak kita tidur terlentang. Padahal bedung itu adalah satu pendidikan untuk kita mengajar anak kita macam mana bila dia menangis, we react kepada tangisan dia. React tau, kita bukan kita ikut pula. Kerana tangisan anak, kita jadi kesian. Itu salah. Tak. Kita sedang belajar macam mana kita nak mendidik anak kita, mengawal anak kita. Kau belajar duduk dalam bedung tu. Tahu, bila dia nangis, angkat anak, tepuk dia. So it takes an effort. Tapi kerana malasnya kita nak attend isu menangis tadi tu, kerana sedikit body language, bahasa badannya nak anak tu tunjukkan, dan kita tewas dengan keinginan. Itu baru baby tau. Ini belum cerita anak dah besar. Ini baru cerita baby. Maknya sudah tewas pada tangisan anak. Kena kenal pula tangisan anak. Tangisan lapar ke tangisan main-main. Kalau lapar, attend dia accordingly. Ambil, bagi susu, settle. Bukan kata kita ikut cakap anak. Tak, itu fitrah, dah lapar bagi makan. Dan itu tanggungjawab kita. Tetapi how kita nak membaca tanda bermula daripada baby. Dan ibu pula kena ambil ini sebagai pelajaran. Once kita tak pedulikan tangisan anak, ini melibatkan tangisan. Anak menangis jangan lebih daripada 30 saat. Kalau diprihatin 10 second, 15 second, itu dah consider sebagai you are making your daughter or son, kita sedang membuatkan anak kita ini menjadi seorang yang rebellious. Tahu, dia akan jadi orang yang memberontak tanpa sedar, hanya melalui tangisan anak tadi. 10 ke 15 minit is an ample time untuk anak itu memberikan satu message. Aku lapar, I need an attention. Sejuk ke kan, tak sedap perut ke, berak ke, apa semua. Itu 10 ke 15 saat yang pertama. That's why anak kena sentiasa dekat dengan ibunya. Anak kena sentiasa rapat dengan ibunya, kena dekat dengan, sebab pendidikan ni, mak, ibu adalah sekolah pertama untuk mendidik anak tersebut. Keluar saja daripada perut, dia sudah tidak tahu apa-apa. Siapa yang nak bagi tahu? Mak. Tapi dia tahu tak lapar? Dia tahu. Dia tahu tak nak menyusu? Tak ada orang ajar dia macam nak menyusu. Dia dapat saja puting tu, settle. Tanda dia tahu apa dia nak buat. Itu yang dia tahu. Sebab apa? Itu fitrah. Sebab dari dalam perut lagi, dia dah dapat makanan dan dia lapar. Okay? So semua ni adalah proses-proses yang kita kena tahu. Macam mana secara fitrahnya Allah sedang mengajar kita takwim. Takwim daripada pembentukan seorang anak, daripada bayi sampailah dia tua nanti. That is the process yang kita kena belajar. So bila mana anak-anak ini, bayi ni daripada kecil, kita dah salah pendidikan, mak sepatutnya attentif. Dengar anak menangis, cepat-cepat lipas kudung lari nak dapatkan anak. Not more than 30 second tu dah rasa, untuk orang luar mungkin 30 second is good enough. Tetapi bagi kami di RPWP, 10 to 15 second itu adalah masa yang sangat crucial untuk menjadi seorang ibu yang attentif. Ibu yang nak betul-betul menjaga anak itu dengan penuh kasih sayang. Why? Sebab 10-15 saat tu, kalau anak dah mula meraung, then kita akan jadi sakit. Once anak dah biasa meraung, dia dah mula menjerit, lagi sakit. Anak sudah belajar macam mana nak menjerit. Kecil-kecil lagi anak sudah menjerit kepada mak dia. Kita boleh kenal tangisan yang datang daripada satu meminta perhatian, kita tahu. Tapi dia akan berubah menjadi satu jeritan. Nanti dia akan tukar pula jadi satu tangisan yang mengada-ngada. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Dan dia akan bunyi macam orang nak start kereta tu. Akan ada nanti. Bila waktu umur dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia dah mula jadi tangisan yang mengada-ngada. Kena kenal. Sebab semua itu adalah benda yang kita mengajar anak kita. Dia tak diajar dengan ABC waktu umur bayi. Tak. Tetapi how
kita respon secara alami kepada anak. Macam mana kita respon kepada dia dalam keadaan dia masih kecil, dan dia akan duplicate benda itu daripada kita. Macam mana kita attend dia, macam itulah dia pula respon kepada kita. Dan dia akan cuba untuk tarik perhatian kita. Dan benda ni akan berlaku bila anak kedua masuk, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Dalam proses pembesaran, semua itu akan menunjukkan sebagai satu pattern, karakter yang kita kena kenal. Itu baru cerita baby, baru cerita bedung, baru cerita menangis, baru cerita hudud yang nak dibataskan pada budak-budak. Sampai usia dia 7 tahun, dia mula masuk ke fasa mumayyiz. Dan mumayyiz itu baru tahu membezakan yang betul dengan yang salah. Belum akil baligh lagi. So ini adalah fasa-fasa penciptaan anak yang kita kena kenal. Okey? So ni jalan yang kita sedang lalui ini. Ini adalah visi dan misi. Sebab tu dalam Quran kita dah bukakan sebelum ni, surah 46 ayat 15. 46-15 ni cerita tentang bagaimana perintahkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Kita dah buka sebelum ni 46-15, boleh tengok balik. Rasanya dalam episod yang 2-3 episod yang ke belakang ni, kita baca balik dan kita cari. Sampailah anak itu mencapai umur 40 tahun dan dia berdoa untuk menjadi orang yang soleh. Anak yang soleh tadi, dan dia adalah orang yang Muslim. So kena baca semua ayat tu, dan we have to define siapa kita berdasarkan message Allah nak kita faham. Okay, so go back to this ayat. So di sini, kerana harta dan anak-anak, kita menambahkan kerugian kita. Kita jadi orang yang rugi. Setiap anak yang kita lahirkan itu, dia sedang mencerap, sedang absorb satu pattern habit. Okay? Dan daripada habit ini, dia akan menjadi satu habitat. Rumah itu sudah menjadi satu habitat bagi seorang anak. Daripada habit dia suka buat macam-macam lah kan. Habit macam mana nak cakap Habit tak suka mengemas, suka bersepah kan. Anak-anak kan dengan habit dia kecil-kecil kan, dia suka menyemak kan, pandai mengemas kan, keluar barang apa semua. Dan itu adalah fitrah anak-anak yang suka explore. Tapi macam mana dah semakin besar, kita nak mendidik dia pandai buat sepah, pandai mengemas. Itu pula yang kita kena pandai, counter balik pendidikan itu. So jalan ini adalah satu benda yang kita nak tunjukkan bahawa mereka dalam peristiwa, dalam kejadian waktu dengan Nabi Nuh ini, mereka kebanyakannya telah pun tertipu dengan satu tipu daya yang sangat besar apabila engkau tunduk kepada harta dan anak-anak. Kalau bab harta, jangan cakaplah. Kita adalah manusia yang paling banyak sekali menggunakan segala yang ada pada tangan kita melalui duit itu untuk memuaskan nafsu masing-masing. Tak banyak, sedikit. Tak boleh kata tak ada langsung. Pasti wajib ada satu benda yang kita inginkan, dan kita menggunakan duit itu untuk kita melunaskan nafsu kita. Jangan fikir benda yang buruk-buruk. Beli aiskrim itu pun nafsu. Macam tu lah cerita dia kan. Kita akan cari jalan macam mana kita nak memuaskan nafsu kita kan? Ada orang tak boleh, dia kalah dengan coklat. Perempuan lah selalunya kan, berapa banyak coklat yang dia beli, tak kira lah duit mahal macam mana pun dia sanggup semata-mata nak makan coklat. Itu ada orang. Ada orang sanggup makan kek. Ni baru nafsu makan tau, belum nafsu-nafsu yang lain lagi. Ini benda yang kita nampak halal. Memang makan boleh halal, tetapi dia mampu tak jadi orang yang melampaui batas? Mampu, sehingga kita melampaui batas. Baju, boleh beli baju, tetapi nafsu akan suruh kita beli baju yang berjenama. Beg, tujuan dia untuk bawa sesuatu barang, itu saja. Tak ada beza beg yang harga RM10 dengan RM1000. Dia dua-dua adalah beg, tetapi yang bezanya jenama pada nafsu. Itu harta. Tunduk kepada harta, tunduk pada nafsu. Jangan pula kata, tak apalah dia berkemampuan, dia nak beli apa. Memanglah kaya, tapi kaya kalau kita gunakan untuk tujuan agama, itu lebih baik, itu lebih mulia. Dan itulah yang jadi pada zaman Nabi. Kerana kita rasa kita lebih bangga dengan apa yang kita ada dari sudut kemewahan, maka kita akan menjadi orang yang toro. Tahu? Orang yang sombong tadi, belagak tadi, cas bagus tadi, semua itu adalah package toro yang ada. So ini adalah orang-orang manusianya yang memilih jalan tadi. Dia ikut tarik tadi. Okey? So kena faham So di sini kita nak kena kenal apa yang kita dah tertipu daya tadi. So di situ pula ayat 23 dikenalkan nama-nama yang ada yang menyebabkan kita ni. That's why kita jangan lihat pada harta dan anak-anak saja. Bila mana kita membawa pula fahaman nenek moyang daripada nama-nama yang pernah
lalui dalam kehidupan kita. Kita berpegang kepada agamawan tertentu, tokoh tertentu, kita berpegang kepada nama tertentu, tahu. Kita quote namanya selalu, tetapi kita lupa dia pun adalah manusia. Dan apa yang dia katakan itu sesuai tak dengan zaman kita. Tak salah nak mengambil, tak salah. Ambil apa saja petikan daripada kata-katanya, tapi bukan untuk kita taksub kepada apa yang mereka sebutkan. Ketaksuban itu yang nak dibunuh. Memuja mereka itu yang nak dibunuh. Cukup apa yang mereka berikan itu lontaran pendapat dan pandangan, tapi sesuaikan balik dengan Al-Quran. Kalau dah sesuai, tak risau, tak ada masalah, cantik, boleh pakai terus. Tetapi kalau ada yang kita nampak khilafnya, khilaf itu yang kita nak kena perhalusi, nak kena perbaiki. Tapi kalau kita sendiri pun melawan, benda itu dah terang-terang dah, benda itu jelas salah, tapi kita nak menegakkan juga benda yang salah, dan di situ adalah kekafiran. So dua benda ini sangat rapat dan sangat halus untuk kita tahu apa itu kafir, apa itu khilaf. Dua benda yang berbeza. Khilaf, semua orang boleh jadi khilaf kerana kita tak tahu, kerana kita jahil, kerana kita baru nak belajar, kita khilaf. Kita tersalah cakap, kita tersalah sebut, kita mungkin tersalah dalam langkah kita. Itu kerana kita khilaf. Khilaf itu menyebabkan kita jadikan pedoman, pelajaran untuk kita cari yang lebih baik, yang lebih tepat, lebih betul. Jadi semua orang dalam 73 jalan ini adalah jalan yang khilaf. Yang ni kata betul, dia ni kata betul, dia ni kata, semua ini adalah khilaf-khilaf di kalangan manusia. Tapi dalam khilaf ini, yang mana satu yang betul-betul hak? Itu yang kita nak cari. Yang sebenar itu Allah dah tunjukkan jalannya. Yang sebenar itu Allah sudah pimpin kita melalui Rasulnya. Okay? So saya nak tunjukkan satu ayat. Okay, cuba tengok ayat ni. Daripada An-Nisa ayat 170. Sebab dah 10.48, jadi kita akan baca dengan tenang. Tetap kena baca dengan tenang. Ya ayuhan nas. Okey, di sini Allah tidak menggunakan ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah menggunakan ya ayuhan nas, maksudnya dia adalah untuk semua manusia. Engkau India, China ke, ataupun engkau daripada Afrika Selatan ke, engkau daripada bangsa Arab ke, daripada Eropah ke, kulit putih ke, Kadazan ke, Dayak ke, duduk dekat New Zealand sekalipun, semua adalah manusia. Yang mana Allah kata qad, sungguh, ja'akum, telah datang ar-rasul, telah datang kepada kamu seorang rasul, bilhaq, dengan membawa kebenaran. Okey, kita ambil dulu yang tu. Tapi di sini hari ni kita baca ayat ni ya ayyuhan nas. Manusia ketika itu kita tak boleh refer kepada yang duduk dekat luar negara, kecuali kita refer dulu yang duduk depan kita. Ya ayuhan nas. Kalau dia sudah mempunyai ilmu dan dia sudah meyakini ilmu yang dia dapat, baru kita boleh upgrade menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau dia masih lagi jahil, ya ayuhan nas, wahai manusia, kau jahil. Nak cakap kau jahil, kau tak tahu lagi ni, kau tak faham lagi agama, kau tidak tahu lagi mesej agama, kau tidak faham lagi apa yang nak disampaikan. Tapi An-Nas itu telah datang seorang rasul, di mana rasul itu tugasnya untuk menyampaikan risalah. Okey, dinampakkan min rabbik, daripada Rabbmu. So daripada rabbikum ini telah datang satu penjelasan yang jelas. Allah bagi kita Al-Quran, dia memberikan kita satu yang hak, satu kebenaran. So tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan kebenaran ni. Tahu, Rasul itu adalah Rasul yang bertanggungjawab sebagai seorang utusan. Utusan wajib menyampaikan. Utusan wajib deliver this message. Untuk apa? Untuk jadikan pelajaran. Okay? So tanggungjawab kita ini adalah menyambung tugas dan tanggungjawab Rasul ini. Tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan dakwah yang sama seperti mana Rasul-Rasul dan Nabi terdahulu sampaikan. Mesej agama itu yang nak kita bawa. Mesej yang apa? Yang benar, yang hak. Lalu dikatakan apa? Fa'aminu. So perintahnya adalah untuk engkau beriman. Jadi orang yang manusia biasa ni, perintah dulu untuk dia beriman. So fa'aminu, nak beriman ni kita kena tahu. Beriman, kalau ada whiteboard ni sedap ni. Beriman, dia kena ada maksud dia. Iman, dia mesti percaya. Percaya, dia mesti yakin. Bila dia percaya dan yakin, baru dia boleh membenarkan. Iman, tasdik bil qalbi, tasdik bil lisani, takrir, dia takrir bil lisan, tasdik bil qalbi. Itu dia maksud yang sebenar dia. Itu iman. Takrir bil lisan, engkau
boleh berikrar dengan lisan. Kalau kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah takrir bil lisan ni. Maksudnya kita sedang mengucapkan satu kebenaran untuk membenarkan agama ini, risalah ini, apa yang Allah cakap ini secara lisan. Kita mampu cakap, betul, aku percaya. Itu secara lisan. Tak semestinya cakap asyhadu alla ilaha illallah apa semua itu. Cukup untuk kita kata akui engkau benar, engkau betul. Aku beriman dengan Tuhan engkau. Itu dah cukup untuk tasdik bil lisan ni. Untuk apa, takrir bil lisan ni. Tapi tasdik bil qalbi tak ada orang nampak. Dan tak ada orang nak korek hati kita untuk tahu kita ni hati kita A ke B. Tapi hati itu dia akan membenarkan bagaimana? Dengan kita menunjukkan wa arkanu bil amal. Itu 3 elemen untuk menunjukkan kita beriman. Pertama, saya ulang, takrir bil lisan. Kedua, tasdik bil qalbi. Ketiga, wa arkanu bil amal. Kita akan nampakkan benda itu dalam bentuk amalan. Bila mana kita berjuang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita berperang dengan nafsu kita untuk kita membawa agama ini dengan sebenar-benar takwa. Itu adalah contoh macam mana kita nak committed kepada Allah. Committed pula macam mana? Kita jadi orang yang bercakap yang benar, kita tidak menipu. Kita mengelak riba, kita jauhi zina, kita tidak bercakap bohong, kita berlaku jujur, kan? Kita jaga pandangan, kita memelihara Al-Quran, kita menunjukkan akhlak Al-Quran. Itu semua adalah dengan wa arkanu bil amal. Dia menunjukkan dalam, orang nampak batang tubuh kita, orang nampak satu bainat, satu bukti bahawa kita adalah orang yang betul. Melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui institusi keluarga kita sendiri, orang nampak macam mana kehidupan kita. Nampak anaknya, nampak isterinya, orang tahu kita ni siapa. Itu semua ditonjolkan melalui perlakuan. Itu dipanggil wa akranu bil amal. Okey, itu 3 konsep yang kita kena faham. Itu iman. So iman mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita belum boleh jadi orang yang beriman. Sebab apa? Kena faham, baca dalam surah yang lain, kita mesti mempunyai ainul. Sebelum ainul yakin, kita kena ilmul yakin. Ilmu itu mendatangkan keyakinan kita. Ilmu menyebabkan kita faham. Ilmu menyebabkan kita jadi orang yang tahu. Ilmu menyebabkan kita keluar daripada kejahilan. Ilmu menyebabkan kita keluar daripada kegelapan. Ilmu itu dulu yang menyebabkan kita tahu apa misi, visi dan tujuan hidup kita dengan ilmu. Daripada ilmu itu, maka kita akan menjadi orang yang faham, dan faham itu menjadikan kita orang yang yakin. Yakin lalu akan menyebabkan kita percaya. Percaya kita di jalan yang lurus, kita di jalan yang benar. Kita yakin apa yang kita dapat daripada Allah melalui Rasulnya dengan kitabnya ini adalah sesuatu yang benar. Dan kita yakin menyebabkan kita tidak mahu untuk melawan Allah. Kita mahu untuk ingkar kepada Allah, menyebabkan kita jadi orang yang jelas. Bukan lagi samar-samar, bukan lagi sangka-sangka, bukan lagi berbuat sesuatu dengan taklid buta. Itu kita kena faham. Lalu dikatakan apa? Khairan, maka berimanlah lebih baik bagi kamu. Wa in, dan jika kamu kafir, takfuru, fa inna, maka sesungguhnya lillah, milik Allah, ma, apa yang fi samawat, apa yang berada di langit, wal ard, dan di bumi. Wa kana, dan adalah Allah aliman hakima. Dinampakkan di situ Allah itu aliman, dia ni ada ilmu, dan hakiman, dia ni mempunyai hikmah. Apa saja yang kita buat dekat bumi ni, dia adalah satu bentuk ujian dan dugaan untuk kita berjalan di atas muka bumi ni dengan ilmu Allah. Allah bagi kita macam mana kita nak applied science yang ada dalam Quran itu dalam kehidupan harian kita, berdasarkan petunjuk Allah. Macam tadi kita cakap pasal anak tadi tu. Anak itu adalah satu applied science, bagaimana kita nak terjemahkan apa yang kita dapat daripada Quran untuk kita bentuk pada diri anak kita. Apa yang kita dapat daripada Quran untuk kita apply pada diri kita. Itu applied science. Dia perlukan satu chemistry. Al-Quran ini, Allah ini, dia akan masuk ke dada kita. Chemistry-nya akan masuk ke dada kita. Kalau rongga dada kita ini sudah kita sediakan untuk menerima Allah dengan hak. Tapi kalau dalam dada kita ada syaitan, ada nafsu yang membolak-balikkan hati kita,
yang dia ini nak tak nak, 50-50. Dia tidak lagi mahu jadi orang yang berlapang dada, dan dia tidak mahu Allah masuk ke dalam dada dia, maka Allah tak akan mampu duduk di sini. Allah akan terkeluar. Dan yang kekal adalah syaitan, yang menjadikan seluruh batang tubuh kita ini nafsunya ke arah duniawi, agenda sendiri, ada plan sendiri di atas muka bumi ni. So Allah tak dapat masuk ke dalam dada kita. So kita kena faham macam mana kita nak gunakan Al-Quran ini sebagai satu bentuk pedoman. Ada orang tak nak mengguna Quran, ada orang tolak Quran, ada orang dia reject Quran. Even dia baca Quran, tetapi sebab dia tak faham, pada dia Al-Quran itu hanya dibaca dalam tulisan Jawi, dibaca dalam tulisan Arab, minta maaf, dibaca dalam tulisan Arab, lalu menyebabkan kita tidak faham apa kita baca. That's why saya tunjuk benda ni. Saya tak nak cakap saja, saya nak kalau boleh semua orang ada Al-Quran perkata sendiri, baca sendiri dan lihat sendiri apa sebenarnya mesej yang Allah nak bagi tahu kita daripada Al-Quran yang ada di tangan kita. Mungkin Al-Quran yang ada pada saya yang tunjuk skrin ini adalah Al-Quran yang siapa saja boleh cakap ni lain daripada apa yang berada tangan saya. Betul, itu yang nak nampakkan. Sebenarnya terjemahan Al-Quran tu sendiri pun sudah banyak perbezaan yang ada. Yang mana satu kita nak cari yang hak? So yang hak, we have to go back to harfiahnya, dan kita kena baca dengan maksud dan kata yang asal. Bukan lagi kita baca dalam bentuk ada kurungannya, ada tambahan-tambahannya. That is some subplot yang ditambah-tambah oleh penterjemah, pentafsir, hanya untuk memudahkan lagi kefahaman kita. Tapi yet dia boleh menambah supaya kita berfikir dalam aras yang salah. Jadi kita nak betulkan balik bacaan kita, fahaman kita, go back to basic. Baca balik secara harfiah dan kita akan faham. Okey? Sebab ayat ni kalau kita tengok dibaca dalam keadaan ini, kita akan baca macam ni. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul. So kita akan baca Muhammad. Ayat ini tak semestinya untuk Muhammad saja. Ayat ini ketika dinampakkan tentang Musa, Musa pun adalah Rasul. Dinampakkan tentang Ibrahim, Ibrahim pun tentang Rasul. Jadi sebelum ini lagi sebenarnya telah datang seorang Rasul. Dan ketika zaman Nabi Muhammad itu, yang datangnya adalah Nabi Muhammad sendiri sebagai pembawa risalahnya. Dan zaman kita pula sudah tidak ada Rasul, melainkan dia adalah orang yang menyambung apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi tanggungjawabnya adalah untuk sampaikan kebenaran yang hak daripada Tuhan yang sama, daripada Allah yang sama, daripada kitab rujukan yang sama, daripada Al-Quran yang sama. Itu yang nak dinampakkan, supaya kita faham, supaya kita jelas. Mesej ni adalah untuk kita jadi orang yang menyampaikan risalah juga. Mesejnya adalah untuk kita sama-sama bangkit membawa petunjuk yang sama, bukan petunjuk yang kita reka-reka. Jangan bawa petunjuk yang salah. Hari ni kita nak didik anak, kita guna petunjuk daripada doktrin barat, kan dah jadi petunjuk yang salah. Kenapa kita tak guna Al-Quran dulu? Kenapa kita nak dengar motivasi daripada barat? Kenapa kita nak ambil daripada barat dan kita jadikan dia pendidikan kepada anak kita? Jadikan pendidikan yang kita bentuk anak kita dengan acuan yang salah. Dan kita akan dapat nasib ni. Bila kita didik anak kita dengan cara yang salah, automatically pembesaran dia, pembinaan watak dan karakternya adalah mengikut pembinaan berdasarkan jahiliah. So ini semua benda-benda yang kita kena faham berdasarkan perintah yang tepat, supaya kita tidak tersalah jalan. Jalan yang kita akan pilih membawa mereka ke neraka. Okey? So ini benda-benda yang kita nak kena faham. Alright. Ayat ini adalah ayat yang menampakkan tentang telah datang kepada kamu seorang Rasul. Tapi dia sebenarnya nak membawa satu jalan yang benar. That is dinampakkan bil haq. So jalan itu kita kena baca ayat di atasnya. Tengok ayat 168. Ada Quran masing-masing kan? Buka 168. Kita ada seminit lebih lagi. Allah kata, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan. Tengok ada perkataan tariq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir wa zalamu dan melakukan kezaliman. Tadi saya dah nampakkan Allah pairkan orang yang kafir dengan orang yang zalim ni satu tempat yang sama, satu ayat yang sama. Bila diingkar, dia sebenarnya sedang melakukan satu kezaliman pada diri sendiri. Engkau meletakkan diri engkau bukan pada tempatnya, itu zalim. Sepatutnya engkau menjadi orang yang beriman,
tapi engkau memilih untuk jadi orang yang kafir. Zalim tak? Zalim. Itu perbuatan yang zalim. Dan zalim ini diletakkan dengan maksud zulumat. Zalim, zulumat daripada kata pokok yang sama. Zalim, zulumat adalah cerita gelap. Maka engkau sepatutnya dapat petunjuk, hidayah, dan dapat orang yang cahaya itu adalah hidayahnya, tapi engkau memilih untuk duduk dalam kegelapan. Engkau ingkar daripada masuk kepada cahaya, engkau memilih untuk dalam kegelapan. Itulah engkau orang yang zalim. So Allah kata lam yakunillah, tidak, Allah akan memberikannya keampunan. Ni kena faham ni. Orang kafir, orang yang zalim, Allah tak bagi keampunan tau. Allah dah cakap dengan jelas dalam ini, mesejnya Allah tak bagi ampun. Allah memang Maha Pengampun, tetapi once engkau menolak Allah, setelah datangnya risalah, tadi kan nampak kan, setelah datangnya risalah engkau menolak pula Allah, engkau melawan Allah berdepan. Allah kata riba tu jangan ambil, tetapi engkau ambil. Sudah ada satu catatan amal, engkau sedang melawan Allah dengan berdepan. Engkau sedang mensyirikkan Allah dari sudut sistem. Allah kata ini sistem aku, tapi engkau tak nak. Kau pakai juga sistem yang kapitalis buat. Kau pakai juga sistem yang dibuat oleh penjajah, sistem yang dah didoktrin oleh Dajjal. Lalu kita memilih sistem tersebut. Means kita dah mensyirikkan Allah, menduakan sistem Allah. Dua ni, Allah dah bagi jalan yang satu, tetapi kita buat jalan yang baru. Sudah jadi dua jalan. Kita pilih macam tu. Dan kita campur aduk pula. Yang ni ambil, solat buat juga. Pergi disco, solat buat juga. Pergi naik club, solat buat juga. Kita buat maksiat, solat juga. Puasa juga. Zakat bayar juga. Rasuah ambil juga. Zakat pun bayar juga. Mencuri, tetap sponsor anak yatim piatu, kan? Ambil duit gini, tetap kita buat benda-benda yang lalai dan lara dan leka. Sebab apa? Sebab kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Jalan yang hak, tetapi dalam masa kita ikut jalan yang batil. So Allah nampakkan kita berada dalam kezaliman. Kau zalim, kau tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan engkau kafir, ingkar, engkau keluar daripada apa yang Allah dah perintahkan. Itu Allah kata lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan, dan Allah tak akan bagi kita jalan. Berat ni. So kita kena sedar diri kita yang kita sedang berada di mana. Jalan mana yang kita sedang pilih sekarang ni. Nampak kita macam dalam keadaan kita ni mengaku kita beriman dan Islam, tapi di mana kekafiran kita yang kita buat setiap hari, yang kita sedar maupun kita tak sedar. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap buat. Berdepan kita melawan Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Benda yang jelas salah, kita buat. Jangan engkau mendekati zina. Anak kita dah berzina dah, dah beranak dah. Macam mana kita nak menjawab benda tu? Dan benda ini terpakai untuk semua manusia, bukan lagi untuk kita saja. Tapi syaratnya apabila dah sampai seorang Rasul. Kita dah beriman kan? Kita dah kata sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Kalau kita baca dalam ikrar kita tadi, dengan syahadah kita tadi, maksudnya kita menerima Al-Quran itu sebagai petunjuk, tapi kita tak baca dengan kefahaman. Ingkar tak? Ingkar. Zalim tak kita? Kita tak baca Al-Quran dengan kefahaman. Zalim tak? Zalim. Padahal Allah bagi Quran itu untuk kau baca dengan kefahaman, tapi kau zalim. Baca bukan kerana faham. Baca sebab apa? Amalan nenek moyang. Dan salah. Kesilapan kita dekat situ. So baca dengan faham, sebab Allah tak akan bagi petunjuk. That's why kita buatlah amalan macam mana pun, hidayah tu tak akan sampai. Islam tapi tak pakai tudung. Jelas tak Allah suruh pakai tudung? Allah suruh pakai tudung, tapi engkau memilih tak nak pakai tudung. Itu untuk perempuan. Macam mana kita nak buat benda ni? Dan Allah sudah jelas, Allah tak akan ampunkan kau, dan Allah tak akan bagi petunjuk dekat kau. That's why hari ni kita ada harta banyak, kita kaya, kita nak kata bahagia, ada rumah besar tapi tak bahagia. Tak bahagia itulah tanda Allah sedang bagi satu mesej. Halus Allah bagi mesej. Allah bagi masalah. Allah bagi kita anak-anak yang tak dengar cakap. Allah bagi kat kita anak-anak yang derhaka. Allah bagi dekat kita anak-anak yang perangai yang macam-macam, sampai kita rasa apalah dosa aku. Actually itulah dosa kita. Banyak sebenarnya dosa kita yang kita buat yang menyebabkan Allah bagi musibah. Hanya untuk memberikan kita sedikit, nak tarik perhatian kita. You are wrong man. Engkau kena buat sesuatu.
Tapi kalau kita lalai lagi, lalok lagi, leka lagi, hanyut lagi dengan dunia tu, saya tak nak contoh mudah lah. Television adalah satu instrumen untuk menyebabkan kita lalai. Tapi kalau anak beranak, satu keluarga boleh duduk depan televisyen itu, boleh gelak apa semua bagai, boleh tengok orang duduk dalam TV tu, tayang body apa semua, menari-nari, terkinja-kinja apa semua, dan kita redha anak kita semua sekali menonton sesuatu yang melalaikan. Itu saja sudah jadi satu tanda untuk kita memikirkan di mana silap kita sebagai ibu bapa. Kalau pukul 7 malam, cerita memang best 7 malam tu. Bini kita boleh tengok TV, layan. Maghrib dia entah ke mana apa semua. Pukul 8 barulah nak buat kerja-kerja sebagai seorang isteri. 7 malam. Dan anak-anak sedang melihat ibunya. Mungkinlah suami je tak tengok. Tetapi, mana peranan suami untuk mencegah benda tu? Dan kemudian kerana cerita yang 1 jam itu, dia berleret menjadi satu gosip. Dia akan masuk dekat Facebook, dia akan masuk dekat komen, yang tu komen, yang ni bergaduh pada satu benda yang hanyalah satu ciptaan manusia. Lalainya kita, lekanya kita, laranya kita kerana itu. Cerita 7 malam. Faham-fahamlah bahasa. Dan di situlah kita nak cari jalan keluar, macam mana kita nak menyelamatkan diri kita. Tak ada petunjuk, Allah kata, dan kita akan duduk dalam kekafiran tanpa pengampunan kerana kita orang yang zalim. Jadi kita tahu khilaf boleh dibaiki lagi. Kita mungkin terkhilaf, tapi kalau jelas 30 tahun buat benda tu bukan khilaf lagi, tu dah jadi perangai, karakter, habit. Okay? Tengok ayat 169. Allah kata apa? Illa tariqa jahannam. Kerana engkau tak dapat petunjuk tadi, Allah kata apa? Kecuali itu adalah jalan ke neraka, ke Jahannam, yang akan merosakkan kita, yang akan memberikan kita jadi orang yang lalai, leka. So jangan sembang 73 jalan lagi ni. Sembang dulu apa yang berlaku dalam rumah kita. Sembang dulu apa yang berlaku depan mata kita. Sembang dulu apa yang jadi pada anak-anak kita. Sembang dulu apa yang kita buat sebagai isteri, suami dan anak. Yang tu dulu kita sembang. Khalidina fiha abada. Kau akan kekal perangai macam tu sampai mati. Lepas mati kita akan execute pula sebagai satu tindakan tata cara disiplin yang Allah sendiri akan hukum kita mengikut perlakuan kita selama kita hidup. Itu dah serah pada Allah. Tapi waktu kita hidup dekat dunia ni, Allah dah nampakkan you are losing. Engkau lost. Engkau duduk dalam tempat yang kau sendiri cipta. Neraka yang kau bina. Tetapi di situlah engkau sedang melihat anak-anak kita rosak, merosakkan orang lain, suami, isteri dalam kerosakan. Tapi suami, you have no gut untuk betulkan isteri. Dayus, tak cium bau syurga. Tempat mana? Neraka. Suami yang tak mampu untuk betulkan isteri, menegur isteri, menyuruh dia kembali balik kepada jalan lurus. Dayus, tak bau cium syurga, tetap akan duduk dalam neraka. So part-part ni adalah benda yang kita kena kenal. Pastikan supaya kita tahu di mana kesilapan kita dalam menjadi seorang bapa, suami, isteri, ibu ataupun anak. Masing-masing ada kesilapan dan kelemahan, dan itu yang kita nak perbaiki. Wa kana zalika 'ala Allah yasir. Dan bagi Allah benda tu mudah. Benda tu simple, senang. Engkau tak nak, sudah, aku bagi engkau benda lain. Allah tetap bagi rezeki kerana kita memang akan hidup. Kita mungkin akan dapat duit daripada usaha kita. Kita mungkin akan dapat duit daripada kerja kita. Tetapi adakah semua itu diberkati, diredai? Allah mungkin bagi kita kekayaan, tetapi belum tentu Allah redha. Allah bagi kita kemewahan, tapi belum tentu Allah redha. Allah bagi kita macam-macam, tapi belum tentu lagi Allah redha. Allah bagi kita anak, tetapi cara kita besarkan anak belum tentu lagi Allah redha. Selagi mana kita tidak lihat balik kembali kepada agama. Itu yang penting untuk kita faham, supaya kita jadi orang yang faham bahasa. Baca bahasa Arab tetapi tidak faham, itu jadi orang yang tak mau faham bahasa. Nak faham bahasa, baca maknanya, cari balik mesej Allah supaya kita dapat kembali balik ke jalan yang Allah nak. Okey? Itu saja daripada saya. 11.10 pagi, minta maaf kalau terlebih masa. Kita baca balik Al-Quran ini dan kita faham dalam-dalam. Belum masuk lagi topik, masih lagi rasanya mukadimah untuk kita bawa benda ni secara bersiri. Siri hari ini
episod kali ni akan kita sambung pada esok hari, dan insyaAllah sampai hari Khamis saja, Jumaat kita akan masuk balik kepada topik perbincangan tentang Sains Al-Kahfi. Okay? Jumaat memang kita tak kacau lah. Jumaat dia akan jadi satu split topik ataupun episod, dan kita akan bincangkan pada hari yang lain pula untuk sambung topik yang sama. Cuma episod yang kita bawa ini, ayat-ayatnya memang saya rasa saya cuba untuk bawa semua orang draw the attention untuk kembali kita baca dalam makna dan bacaan yang jelas supaya kita nampak jalan mana yang kita sedang berada hari ini. Okey? So ingat 3 benda tadi, sirat, sabil dan tarik, semua itu melibatkan visi, misi dan juga tarik kaedah macam mana kita nak mencapai maksud yang di atas. So adakah kaedah kita, jalan kita itu ke neraka ataupun jalan kita sekarang ini membawa kita ke syurga. Okey, terima kasih kerana komen. Bagi mereka yang mengikuti dalam YouTube nanti, boleh terus subscribe dan juga ikut apa yang kami sampaikan. Tolong komen juga supaya dia jadi satu pelajaran untuk kita sama-sama ambil daripada perkongsian yang kita berikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari di waktu yang sama dalam Bicara Maqasid, dan teruskan bersama-sama dengan kita untuk episod yang akan datang. Itu saja, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.